أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berjumpa dalam program Tazkirah Ringkas di petang setiap Ramadan, insya-Allah. Cuma petang ni ada masalah teknikal sikit. Di Kajang ni hujan lebat sikit. Apapun secara ringkasnya, perbincangan asas kita berkaitan dengan tuntutan Ramadan. Asasnya berkaitan dengan takwa. Takwa ni kalau kita tengok, kalau dalam Quran tu tidak kurang daripada 200 lebih. Setengah kata 252 kali diulang kalimah takwa. Dan dia sebenarnya daripada awal lagi, semasa dakwah ini yang dibawa oleh Nabi SAW di Mekah lagi sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah, takwa ni dah menjadi sebutan. Contohnya kalau kita tengok dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu juga dalam surah An-Naba. Surah An-Naba ayat yang ke-31. Inna lil muttaqina mafaza. Maknanya kalimah taqwa ni daripada awal-awal lagi dah diwawarkan oleh Allah SWT dalam Quran. Cuma dikukuhkan lagi apabila datangnya Ramadan. Antara tujuannya adalah untuk kalimah taqwa ni kita fahami dia dan kita hayati dia dalam kehidupan kita. Jadi sebab itulah kalau kita perhati, ulama memberi pelbagai tafsiran sebenarnya berkaitan dengan kalimah taqwa ni. Antaranya kalau ayat Quran berkaitan dengan Ramadan tu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang memberi makna takwa di sini. Tattaqun adalah kita kena jaga kefarduan puasa di bulan Ramadan itu. Kerana apa? Kerana dia antara perintah Allah yang telah diarahkan oleh Allah semenjak tempoh yang begitu lama. Jadi maksud la'allakum tattaqun, sebagai ulama kata, kita kena jaga kefarduan ini di sudut hukumnya, di sudut kewajipannya, di sudut apa yang berkaitan dengan kefarduan puasa itu sendiri. Tujuan, matlamat, hikmat, itu antara makna la'allakum tattaqun. Antaranya kita kena jaga kefarduan, kewajipan, tujuan, matlamat dan hikmat Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan puasa kepada kita semua. Ada juga yang memberi makna tattaqu ni, maknanya kita berjaga-jaga daripada terjerumus ke lembah maksiat. Artinya apabila kita berpuasa, dia sebenarnya mempunyai peranan yang besar untuk menjaga diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara maksiat. Contohnya, ada hadis Nabi SAW yang beri galakkan supaya umat dia yang ada kemampuan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Bagi anak-anak muda yang ada kemampuan, yang cukup syarat, maknanya boleh dia kahwin. Dia digalakkan kahwin. Sebab apa? Fa innahu awaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Sebab kalau kahwin ni
dia boleh menundukkan pandangan, boleh jaga maruah diri. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Bagi orang yang masih tidak ada kemampuan, tak cukup syarat, jadi salah satu cara dia kena puasa. Sebab apa? Fa innahu lahu wija. Nak menunjukkan kepada kita puasa ni salah satu bentuk ibadat yang mampu mengekang diri kita daripada mengikut hawa nafsu. Dan sebenarnya kita boleh rasai sama ada kita sendiri ataupun suasana di bulan Ramadan ni, secara umumnya kalau kita tanya diri kita dan kita tanya orang lain, maknanya apabila berada di bulan Ramadan, orang berpuasa, hampir keseluruhannya orang Islam berpuasa, dia lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Contoh yang paling jelas, di bulan Ramadan ni, masjid-masjid, rumah-rumah Allah penuh. Sebab ruang kebersihan dalam jiwa dia tu lebih menampak. Dinampakkan melalui hasil dia, kesan dia, mudah nak datang rumah Allah. Selain daripada dia solat maghrib
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada masalah teknik hujan agak lebat, kilat, elektrik terputus. Apapun, Alhamdulillah kita dah masuk hari kedua dan kita berdoa supaya kita termasuk dalam golongan orang yang dapat merasai nikmat kelazatan beribadat di bulan Ramadan. Dan kita juga berusaha untuk menempatkan diri kita bersama dengan mereka yang bertakwa. Dan itu juga termasuk dalam makna la'allakum tattaqun. Jadi yang pertama tadi kita bagi tahu, ada ulama kata la'allakum tattaqun, semoga kita bertakwa dari sudut kita betul-betul jaga tentang kefarduan berpuasa ni, kerana Allah Ta'ala apabila dia minta kita beribadat kepadanya melalui ibadat berpuasa, tentulah ada hikmat yang tersendiri. Jadi kita kena betul-betul jaga apabila kita laksana ni, bukan kerana faktor lain tapi faktor sepenuhnya kerana memenuhi tuntutan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, makna la'allakum tattaqun juga, dia memberi makna supaya dalam kehidupan kita ini, bahkan bukan setakat di bulan Ramadan, bahkan dalam kehidupan harian kita, supaya kita sentiasa berhati-hati, berjaga-jaga agar kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan maksiat, boleh mendatangkan dosa dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya salah satu cara untuk kita pastikan kita ni berada di landasan yang betul mengikut kehendak Allah Ta'ala, antaranya kita melakukan ibadat berpuasa. Kerana apa? Kerana bila kita berpuasa, salah satu cara yang paling berkesan untuk kita kawal hawa nafsu kita. Jadi salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Apatah lagi apabila niat kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, kita akan dapat merasai betapa untuk menguruskan nafsu kita ni yang agak mudah untuk melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Jadi apabila kita berpuasa, kita boleh mengawal nafsu kita dengan lebih baik. Yang ketiga, makna la'allakum tattaqun juga adalah seruan supaya kita berusaha untuk menempatkan diri kita bersama golongan yang bertakwa, fi zumratil muttaqin, supaya kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. Sebagaimana antaranya firman Allah Ta'ala, bahwasanya Al-Quran ni dia merupakan hidayah, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan selepasnya. Maknanya apabila kita berpuasa, kita tunai tanggungjawab kita sebagai hamba Allah SWT, dengan harapan kita mendapat ketakwaan tersebut dan kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa, sebagaimana juga firman Allah, innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa ni orang yang mendapat kejayaan, orang yang mendapat keuntungan. Maknanya orang yang mendapat rahmat, mendapat maghfirah, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhirat insya-Allah mendapat nikmat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu secara umum makna takwa. Sebab itulah sebahagian ulama dia kaitkan takwa ni di sudut asal kalimah dia ada kaitan dengan kalimah quwwah ataupun aqwiya. Dia berkaitan dengan kekuatan. Artinya orang yang bertakwa, orang yang laksana perintah Allah termasuk berpuasa ni, bukan bererti kita nak tunjukkan, nak zahirkan kita ni umat yang lemah sebenarnya. Tetapi sebenarnya berpuasa ni adalah untuk pastikan tubuh kita sihat, tubuh kita ada kekuatan, dan kekuatan itu juga ada dalam hati dan jiwa kita. Jadi takwa di sini
apabila kita berpuasa, maknanya kita nak ambil takwa itu, dan takwa adalah kekuatan. Sama ada di sudut zahir ataupun di sudut jiwa kita, batin kita. Takwa juga ulama kata dia berkaitan rapat dengan al-i'timar wa ta'ah. Dia berkait dengan usaha kita untuk ikut perintah Allah dan taat segala arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain disebut at-taqwa adalah al-iltizam bil amr. Kita iltizam dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga dia memberi makna al-ibadah. Apabila kita berpuasa, makna sebenarnya kita melakukan ibadat kita kepada Allah Ta'ala, ay al-khudu' lillah. Kita tunduk, kita patuh, kita puasa, kita sanggup tak makan, kita hina diri kita depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hina dengan cara kita ikut sepenuh kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan takwa juga dia memberi makna sebenarnya akhlak yang dekat dengan al-wara'. Maknanya takwa ni, sebagai ulama kata, takwa ni adalah wara'. Wara' tu apa dia? Wara' ni adalah kita berusaha, berikhtiar agar diri kita ni tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang haram, anil maharim, daripada melakukan benda-benda yang haram. Mana itu wara'. Wara' itu ada kaitan rapat dengan takwa. Kemudian makna wara' itu sendiri, kebanyakan ulama difahamkan bukan setakat kita jaga diri kita daripada melakukan perkara yang haram, tetapi juga wara' juga dia memberi makna ada sebahagian perkara-perkara yang mubah dan halal itu kita tidak buat. Kenapa? Kerana kita takut benda ni terbawa kepada benda syubhat dan boleh bawa kepada benda yang haram. Ertinya orang yang bertakwa ni orang yang betul-betul jaga diri dia, jaga kehidupan dia, sama ada melalui cara fikir dia, sama ada melalui ucapan dia, sama ada melalui perancangan dia, sama ada melalui tindak tanduk dia, dalam segenap bidang kehidupan dia, dia betul-betul jaga. Supaya satunya tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang kedua, hatta benda yang mubah, hatta benda yang diharus pun tidak semua dia boleh, dia nak lakukan semua sebab dia takut. Kalau terlalu melakukan benda-benda yang diharuskan, takut terjerumus kepada benda-benda yang syubhat dan akhirnya boleh bawa kepada benda-benda yang haram. Itu antara makna takwa. Dan takwa juga dia berkaitan rapat dengan makna as-salah, kebaikan, penambahbaikan dalam kehidupan kita. Contohnya ayat Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Orang yang bertakwa ni orang yang sentiasa berikhtiar. Macam mana nak tunjuk kekuatan Islam ni, antaranya melalui persaudaraan yang berasas keimanan kita kepada Allah SWT, tanpa melihat kepada warna kulit, tanpa melihat kepada unsur bahasa dan budaya, tanpa melihat kepada hatta kepada bentuk-bentuk pemikiran dan pendekatan. Apabila sebut je orang Islam, dia adalah bersaudara di sisi Allah SWT. Artinya takwa sebagaimana kita sebut tadi, dia antaranya berkait dengan kekuatan, dan kekuatan itu ditonjolkan melalui persaudaraan. Jadi terutamanya di bulan Ramadan ni, kita akan ikhtiar orang yang betul-betul bertakwa ni, dia akan sentiasa fikir, dia sentiasa berusaha macam mana nak tonjolkan kekuatan orang Islam ni di sudut persaudaraan di dalam Islam itu sendiri. Kita mungkin berbeza di sudut pandangan, kita berbeza di sudut pendekatan, tetapi sebenarnya terlalu banyak perkara-perkara yang kita sepakati
bahawasanya orang Islam ni yakin dengan kewujudan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin dengan kefarduan yang telah ditentukan, termasuk berpuasa di bulan Ramadan dan banyak lagi perkara-perkara lain. Jadi kalau kita fikir orang yang bertakwa adalah orang yang sentiasa fikir macam mana nak wujudkan keharmonian di kalangan sesama Muslim, tanpa mengira keturunan, tanpa mengira darjat, tanpa mengira warna kulit. Yang paling penting kita yakin sepenuh semua kita ni layak untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melalui ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi insya-Allah kita sambung esok pula lah tentang huraian kalimah taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.